pada saya fail. Saya ingat dia lagi panjang tu dia nak bagi jawapannya. Pada saya Tapi fail. Saya nak tanya soalan yang juga panas kepada seorang bekas pensyarah yang biasa untuk memberi markah kepada murid-murid mahasiswanya. Kalau Dr. Sam boleh bagi markah kepada kerajaan Madani sekarang, apakah markah dia? Wow. Dan kenapa? Kita bila bagi markah ni, kita ialah soalan essay ada cara pemarkahan yang berbeza. Soalan objektif straightforward. Pada soalan kepada kajian Madani ni, kalau ialah dia could be subjektif punya markah ataupun kalau objektif tu straightforward lah. Pada saya fail. saya ingat dia lagi panjang tu dia nak bagi jawapannya. Pada saya Tapi fail. dia tak fail terus. Either subjektif or objektif. Dua-dua jawapan sama. Fail. Boleh Saya tak explain kisah sikit benda fail pada saya. Tapi bila keluhan kita dengar rakyat, kita pergi ke pasar, kita pergi ke on the street, kita jumpa dan mereka mengeluh tentang masalah mereka. Pada saya itu adalah the real testimony. Orang hidup yang melihat masalah mereka tidak selesai. Sebab itu, tapi saya rasa akan ada pihak yang terganggu perasaan bila saya kata begini. Which is wrong. Kita sebagai orang-orang yang berada dalam parti politik ni, kepimpinanlah terutamanya. Jangan tengok orang bawah. Kita sebagai pemimpin hendaklah berjiwa dengan lebih besar. Sebab itu saya sebut dalam ucapan awal-awal perenggan pertama ucapan saya. Yang sokong tak sokong. Yang sokong tak sokong. Yang sokong terima kasih. Yang undi saya. Yang tak sokong pun tak apa. Saya ucap terima kasih juga kerana mereka adalah elemen check and balance kepada saya. Yes. Yang mengatakan saya tak suka Dr. Sam sebab gini. Okay fine. I cannot expect everybody untuk semua suka. Yang tak suka tu mungkin ada sebab dia. Sebab tu mungkin justified. Ada mungkin tak justified. Tapi this is the element of check and balance. Kalau kita sebagai pemimpin tak boleh kena sentuh. harap semua orang 100% sokong kita, setuju dengan kita, semua, dan kita syok dengar orang puji-puji kita, saya rasa that's not a good role model untuk kita membina negara Malaysia yang jauh boleh pergi ke hadapan. Yalah mungkin sebab saya rasa saya mungkin KJ atau Syarif bila lama berada di United Kingdom terpengaruh juga dengan suasana politik di sana. Apabila mereka rakyat memandang ahli politik itu tidak seperti mana rakyat di sini memandang ahli politik. Mereka menganggap ada ahli politik di sana lebih kurangnya sebagai leaders among equal. Yang kita di sini pula tidak dilihat begitu. Dia panggil I'm a leader, you are whatever. Jadi kita kena reduce the gap. I like that. Reduce the gap. Seolah-olah ada darjat lain. Seolah ada darjat lain. Sebab supaya apabila berlaku teguran daripada mana-mana pihak, kita berlapang dada. Take it, kalau perlu diubah, kita ubah. Jadi saya tak pasti bila saya kata gagal tu mungkin ada orang melenting dan sebagainya. Tapi pada saya lah, saya rasa okay, what's wrong with me? Dan kita cari jalan. Orang yang berkenaan tu haruslah berfikir, sit down. You sit down, call everybody, look at, you trash out apa masalah, apa lagi nak perlu dipertingkatkan. Sebab itulah saya sebut dalam ucapan saya di Parlimen dan saya juga sebut dalam ucapan sempena Hari Raya Madani di depan Perdana Menteri dan beberapa orang menteri kabinet yang turut hadir. Saya kata krisis dalam negara kita ni banyak, berbagai. Kalau kerajaan tak boleh nak selesai semua perkara, mungkin sampai masa untuk kita berfikir along the non-partisan line. Sit down, semua pihak, pakar-pakar dan sebagainya, and then try to find a solution kepada masalah. Sebab yang saya duduk dengar di perbahasan-perbahasan di Parlimen, di sebelah pihak mungkin duduk sebut seolah-olah kita tidak ada masalah. Saya tak tahu dia nak bukan nak kelentong, dia nak who you want to smoke screen all this? Rakyat they are the real people yang berdepan dengan situasi ini. Jadi sebagai kerajaan, sebagai pemimpin pada kerajaan, tak kira daripada pihak mana sekalipun, hendaklah berlapang dada dengan teguran, dengan kritikan. Kalau tidak,
baik tak payah jadi pemimpin. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.